Kalau kita ni dah mula beberapa bulan, okay, kita mula daripada surah Ad-Duha sampai An-Nas. Jadi sebelum Ramadan kita habis surah An-Nas. Jadi sekarang kita nak masuk Amma Yatasaalun sampai Al-Layl, surah Al-Layl, ataupun dia panggil surah Wal-Layli Idza Yaghsha. Okay, baik. Muka surat, okay, kita minta semua ada Quran kat depan, Quran yang ada terjemahan. Kalau boleh Quran yang ada terjemahan. Tujuan dia untuk kita refer muka surat yang kita akan tengok dan kita akan baca terjemahan yang perlu. Boleh? InsyaAllah. Okay, semua muka surat 582. Okay, siapa yang dah ada Quran depan, buka muka surat 582 surah An-Naba. Okay, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, muka surat 582 surah An-Naba. Baik, surah ini di samping namanya An-Naba, surah ini juga dipanggil surah Amma. Surah ini di samping nama dia surah An-Naba, surah ini juga dipanggil surah Amma. Amma tu kena sebut betul-betul lah, Amma. Kalau Amma dengan alif sahaja, terjemah dia lain. Ni Amma. Okay, nama surah ini surah Amma. Apa terjemah An-Naba? Terjemah An-Naba adalah berita. Terjemah An-Naba adalah berita. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada perkataan An-Naba ini, keluarlah perkataan Nabi. Saya tulis kat skrin ya. Naba ni huruf asalnya Nun, Ba, Alif ataupun Hamzah. Nun, Ba, Hamzah. Berita. Daripada perkataan berita ini, keluarlah perkataan Nabiun. Nun, Ba, Ya, Hamzah. Nabiun. Apa terjemah Nabiun? Pembawa berita. Okey. Satu lagi perkataan risalah. Okey, risalah. Risalah ni bahasa Melayu pun panggil risalah juga. Daripada perkataan risalah, keluarlah perkataan rasul. Pembawa risalah. Okey, daripada perkataan rasul, rasilam, keluar perkataan risalah. Okey. Okey, baik, sekejap ya, ada orang nak masuk. Okey. So, Naba'a, berita. Nabiun, pembawa berita. Orang Arab ni, jenis bahasa Arab ni, dia malas nak ada koma kat belakang ni, ataupun hamzah kat belakang ni. Jadi dia orang malas nak sebut Nabiun malas, orang Arab ni. Jadi daripada perkataan Nabiun ni, hamzah ni dia buang. Hamzah tu dia buang, diganti dengan sabdu atas ya. Sabdu atas ya. Jadi macam mana baca dia? Nabiyun. Nabiyun. Jadi apa terjemah Nabi? Pembawa berita. Apa terjemah Rasul? Pembawa risalah. Okey, Nabi pembawa berita, Rasul pembawa risalah. Jadi perkataan Nabi berasal pada perkataan Naba'a, An-Naba. Ini yang kita akan bincang malam. Jadi surah ni dipanggil surah An-Naba kerana mereka membincangkan tentang sesuatu berita. Surah ini adalah surah yang ke-78. Surah ini adalah surah yang ke-78. Maksudnya bila daripada awal Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, yang ini adalah surah yang ke-78. Dari sudut penurunan, surah ini surah yang ke-80 diturunkan. Surah yang ke-80 diturunkan setelah turunnya surah Al-Ma'arij. Juzuk 29 ada surah Al-Ma'arij. Maksudnya surah Al-Ma'arij adalah surah yang ke-79. Surah ini adalah surah yang ke-80. Surah ini mengandungi 40 ayat. Surah ini mengandungi 40 ayat dan mengandungi 174 patah perkataan. Okey, 174 patah perkataan tidak termasuk preposition. Preposition tu apa dia? Bi, fi, ila, ala, min, an.
Terjemah dia bagi, kepada, untuk, tu tak termasuk. Kalau termasuk tu lagi banyaklah perkataan dia. Okey, baik. Biasanya bila kita masuk surah baru, kita akan bincang munasabatus surah. Munasabatus surah ni maksudnya kaitan surah sebelum dengan surah selepas. Melayu panggil munasabah, Arab panggil munasabah, Melayu pun panggil munasabah. Relate, apa kaitan surah sebelum dengan surah selepas. Surah sebelum adalah surah Wal Mursalati Urfa. Kita tak bincang pun sebelum ni surah Al-Mursalat sebab kita sebelum Ramadan kita berhenti surah An-Nas. Walaupun kita tak bincang surah Al-Mursalat tapi saya cerita jugalah. Apa kaitan surah Amma Yatasaalun ini dengan surah Al-Mursalat? Pertama, surah ini masing-masing mempunyai persamaan dari sudut menceritakan tentang hari kiamat. Surah ini masing-masing menceritakan tentang keadaan hari kiamat. Yang pertama. Yang kedua, surah ini, surah An-Naba dengan surah Al-Mursalat sama-sama menceritakan tentang sifat-sifat syurga dan juga sifat-sifat neraka. Okey? Itu yang kedua. Yang ketiga, dari satu sudut yang lain, surah Amma Yatasaalun ini boleh dianggap sebagai surah yang memperincikan kandungan surah Al-Mursalat. Kita tak masuk surah Al-Mursalat. Itu point dia. Sebab kita sebelum Ramadan, kita habis surah An-Nas. Jadi surah An-Naba yang kita nak bincang malam ni merupakan penerangan terperinci mengenai penerangan terperinci tentang isi-isi yang ada dalam surah Al-Mursalat. Contoh, tolong baca boleh Puan Izawani surah Al-Mursalat muka surat 580. Muka surat 580, okey, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Boleh tak? Pendek je. 12 sampai 14. Surah Kalau baca Puan Izawani. Sorry Ustaz. Surah Al-Mursalat 1 sampai Page 580. Page 580. Okey. Ayat 12, 13 dan 14. 12, 13, 14. Ya. Okay, ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ditanya sampai ke hari apakah perkara-perkara yang besar itu ditangguhkan? Ayat 13. Jawabnya, sampai hari pemutusan hukum. 14. Dan tahukah kamu apakah hari pemutusan hukum itu? Okey. Terima kasih Puan Izawani. Ayat 13 dan 14 surah Al-Mursalat Allah kata liyaumil fas. Maksudnya hari pemutusan hukum. Hari Allah buat keputusan. Hari pemutusan hukum maknanya hari Allah buat keputusan. Kat dunia ni semua agama klaim agama dia paling betul, orang lain sesat. Orang Kristian kata dia paling betul, orang lain sesat. Orang Islam pun kata benda yang sama, kita betul, orang lain sesat. Orang Yahudi pun klaim benda yang sama, Buddha, Hindu pun klaim yang sama. Ada tak satu mahkamah kat dunia ni boleh memutuskan, okey, sebenarnya agama paling benar adalah agama ni. Tak ada. Kerana apa? Dunia ni bukanlah hari Allah memutuskan siapa betul siapa salah. Keputusan yang akan diketahui oleh semua manusia adalah hari akhirat. Sebab tu nama hari akhirat adalah Yaumul Fasl. Hari Allah buat keputusan dan keputusan Allah itulah keputusan mutlak. Keputusan Allah itulah keputusan mutlak. Pendeknya ayat tu dalam surah Musa. Jadi penerangan tentang hari keputusan nanti ada dalam surah An-Naba. Apa akan berlaku ketika mana hari keputusan tu nanti? Yang akan berlaku ialah, tolong baca contoh ni, antara contoh tolong baca Tuan Haji Ishak boleh? Tuan Haji Ishak muka surat 583. 583. Ayat 38. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan dia hanya mengatakan yang benar. Okey. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Sekarang semua orang bebas bersuara, semua orang bebas mengeluarkan pendapat, semua orang bebas melontarkan perkataan yang mereka nak lontarkan, kata-kata baik ke, kata-kata buruk ke, semua orang bebas. Ke akhirat nanti, suasana sangat dahsyat, semua orang diam membisu. Termasuk malaikat juga. Diam 1000 bahasa. Sampailah Allah bagi izin untuk cakap, barulah cakap. Kalau tak, hari ni kalau mahkamah buat satu keputusan, Masya Allah. Kita akan tengok banyak lagi hakim kat kedai kopi, hakim kat restoran, hakim-hakim dekat
media sosial, membantah keputusan mahkamah, condemn keputusan mahkamah, boleh, tak ada masalah. Walaupun mahkamah dunia buat keputusan, mahkamah agung, mahkamah syariah, tak kisahlah apa-apa mahkamah buat keputusan kat dunia ni, ada tak orang boleh bunyi? Ramai orang boleh bunyi. Kita pun akan berbunyi juga. Keputusan mak ayah kita, keputusan ustaz kita, keputusan pengetua kita, ada tak orang condemn, orang berbunyi? Ada. Sentiasa ada. Bahkan Nabi pun kadang-kadang dia buat keputusan, ada orang condemn keputusan Nabi SAW. Ke akhirat nanti, hari Allah buat keputusan, semua orang diam. Tak berani nak bersuara, tak berani nak membantah, diam seribu bahasa. Itu salah satu contoh, salah satu gambaran suasana hari kiamat yang akan berlaku nanti. Itu kita akan bincang dalam surah An-Naba ini. Itu yang kita akan bincang dalam surah An-Naba. Okey, baik. Ada 5 perkara utama yang kita akan bincang dalam surah An-Naba. Tadi saya cerita tentang kaitan antara surah sebelum dengan surah selepas. Isi. Ada 5 perkara utama yang kita akan bincang dalam surah An-Naba. Pertama, tentang hari kiamat. Pertama nak cerita tentang kewujudan pastinya berlaku hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh catat. Yang pertama, kewujudan hari kiamat pastinya berlaku hari kiamat. Yang pertama. Yang kedua, 10 dalil zahir, 10 dalil jelas tentang kuasa Allah untuk menjadikan hari kiamat. Itu yang kedua. Okey. Yang ketiga yang kita akan bincang dalam surah ni, sama macam dalam surah Al-Mursalat, hari kiamat tersebut adalah hari keputusan bagi semua makhluk. Hari keputusan bagi semua makhluk. Dia selamat ke, dia tak selamat ke, dia lepas ke, dia tak lepas ke, dia kena azab ke, dia dapat rahmat ke. Itu. Yang ketiga kita akan bincang dalam surah ini. Yang keempat yang kita akan bincang dalam surah ini ialah gambaran azab yang bakal diterima oleh orang-orang kafir dan gambaran nikmat yang bakal dikecapi oleh orang-orang mukmin. Ini yang keempat. Gambaran azab yang bakal diterima oleh orang-orang kafir dan gambaran azab gambaran nikmat yang bakal dikecapi oleh orang-orang mukmin. Itu yang nombor 4. Yang kelima, okey, Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita dalam surah ini penyesalan orang-orang kafir dan juga penyesalan orang-orang yang tidak terselamat daripada neraka Allah Ta'ala. Apa yang terakhir surah ni? Apa bunyi dia? Cik Aiman, boleh tolong baca ke? Cik Aiman. Boleh, Ustaz. Muka surat 583 ayat last sekali, ayat 40. Baca terjemahan, Ustaz. Ya? Terjemahan kan? Baca terjemahan, yes. Surah An-Nazi'at ayat 40, baca terjemahan dia. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kamu akan terjadinya azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua-dua tangannya dan orang kafir berkata, aduhai sekiranya aku menjadi tanah. Terima kasih Cik Aiman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang kafir kat akhirat nanti dia kata apa? Orang kafir kat akhirat nanti dia kata apa? Jadi tanah lagi baik. Pada jadi manusia kena bakar. Pada jadi manusia kena duduk dalam neraka selama-lamanya. Pada jadi manusia kena hina dengan malaikat. Pada jadi manusia kena hina dalam neraka bersama dengan patung yang mereka sembah. Jadi tanah lagi baik. Itu salah satu kata-kata orang yang menyesal kat akhirat. Salah satu kata-kata penyesalan orang hari akhirat ni. Alangkah bagusnya kalau aku dulu jadi tanah. Tuan-tuan dan puan-puan, ke akhirat nanti Allah Ta'ala akan kisos, ambil pembalasan sesama binatang. Kat dunia ni ada binatang yang menzalimi binatang yang lain, ada binatang yang menganiaya, membuli binatang yang lain kat dunia ni. Maka ke akhirat nanti binatang sama binatang akan dikisos. Yang dizalimi akan balas balik kezaliman yang menzalimi ke akhirat nanti. Lalu setelah urusan sesama binatang selesai, maka apa Allah buat pada binatang? Apa yang Allah buat pada binatang-binatang tersebut? Apa yang Allah buat pada binatang tersebut? Allah Ta'ala akan ubah mereka semua jadi tanah. Binatang-binatang tersebut Allah ubah jadi tanah. Maka masa tu orang kafir tengok, dia kata, alamak ai, jadi tanah macam mereka lagi bagus.
Jadi tanah macam mereka lagi bagus pada jadi orang yang kena masuk neraka macam aku. Baik jadi tanah macam mereka. Ni antara ayat-ayat penyesalan hari kiamat. Orang kafir saja ke menyesal? Ke akhirat nanti tak. Orang Islam pun menyesal juga. Tuan-tuan, dalam Quran lebih kurang ada 15 nama kiamat. Ada 15 nama hari kiamat dalam Quran. Salah satu nama hari kiamat tahu tak apa dia? Salah satu nama hari kiamat, Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Encik Hazim tolong baca boleh Encik Hazim? Ada Encik Hazim? Kalau ada Quran terjemahan tolong baca boleh? Maaf Ustaz, saya tengah drive. Oh, okey, baik, tak ada masalah. Puan Zakiah, tolong baca Puan Zakiah. Surah apa ya? Surah Maryam. Surah Maryam. Surah Maryam, muka surat 308. Muka surat 308 ayat 39. 308 ya Ustaz. Ya, ayat 39. 39. Ayat atas sekali. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berikanlah mereka peringatan tentang hari penyesalan, iaitu ketika segala perkara telah diputuskan, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Okey. Orang Putih akan panggil the day of regret. Yaumul Hasr. Berilah, terima kasih Puan Zakiah. Allah kata berilah peringatan pada mereka tentang hari penyesalan ketika mana keputusan telah dibuat. Salah satu nama hari kiamat, antara nama hari kiamat, Yaumiddin, Yaumun Azim, Yauman Thaqila. Salah satunya Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Kenapa dipanggil hari penyesalan? Kerana ramai manusia menyesal pada hari tersebut. Kita tak tahu lagi lah menyesal ke tak menyesal. Orang kafir confirm menyesal, orang kafir semuanya. Orang Islam ada yang menyesal, ada yang tidak menyesal. Orang kafir ke akhirat nanti, yang kepala-kepala, yang bos-bos yang ajak orang jadi sesat, yang ajak orang jadi syirik pada Allah, yang hasut orang benci Islam, benci Nabi, benci Quran, mereka menyembunyikan penyesalan mereka. Malu. Menyesal hari tersebut tapi sembunyikan penyesalan. Kerana apa? Malu. Wah, dulu kat dunia beria kutuk Nabi, beria kutuk Islam, beria kata Allah Ta'ala tu ada sekutu kat dunia dululah. Siap asuk pengikut, siap keluarkan dalil Nabi Muhammad ni sesat, kenapa gini. Quran ni salah, kenapa gini. Ke akhirat menyesal, tapi menyembunyikan penyesalan mereka. Tolong baca dia boleh. Puan Salmah Kasim, ada Puan Salmah Kasim? Ada Ustaz. Surat berapa Ustaz? Surat 215 ayat atas sekali. Ayat 54. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentulah dia rela menebus dirinya dengan semua itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diputuskan hukuman di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dizalimi. Terima kasih Puan Salmah Kasim. Ustaz. Apa perkataan tadi kita dengar tak? Penyesalan. Ke akhirat nanti mereka menyembunyikan penyesalan mereka. Ketua-ketua orang kafir, ketua-ketua Yahudi, ketua-ketua Nasrani yang semangat ajak orang benci Islam, ajak orang masuk agama lain, mereka menyembunyikan penyesalan mereka pada hari kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari kiamat ni, orang kafir tu biarlah, orang kafir nak macam mana? Kita orang Islam, kita kena ingat satu benda, hari kiamat adalah hari penyesalan. 2 point, confirm. Sama ada kita termasuk orang menyesal ataupun tak menyesal, depend pada amalan kita masing-masing. Saya bagi satu je malam ni, sebabkan kita bukan nak bincang pasal satu sangat, nanti sampai ayat ni kita bincang. Salah satu cara orang tak nak menyesal, apa dia? Orang tu memilih untuk buat yang terbaik. Salah satu cara untuk kita tak nak menyesal kat akhirat. Kerana ketentuan kat akhirat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Imam Tabrani kata, yang perawi hadis ni Anas bin Malik. Hadis ni oleh Imam Tabrani. Nabi kata, "Ma min ahadin yaumal qiyamah illa wa yaluma nafsah." Tidak ada seorang pun pada hari kiamat melainkan semua akan cela diri dia sendiri. Kutuk diri dia sendiri, marah diri dia sendiri. Fa in kana muhsinan, Nabi kata, kalau dia orang baik dah orang Islam. Semayang, puasa bulan Ramadan. Faqala lima lam izdaztu husnan.
Dia pun kata kat akhirat nanti, kenapalah dulu kat dunia aku tak tambah lagi kebaikan-kebaikan. Yang baik ni orang baik. Ni ustaz boleh jadi, imam boleh jadi, ahli surau, ahli masjid. Kat dunia dulu dia orang baik, tapi kat akhirat nanti dia pun menyesal juga dengan berkata, aduh kenapalah dulu aku tak tambah banyak lagi kebaikan. Yang orang baik. Wa in kana ghaira zalika, Nabi kata, tapi kalau dia bukan orang baik, maksudnya dia orang buat dosa, buat maksiat, maka dia kata, limala naza'tu anil ma'asi, kenapalah dulu aku ni tak jauhkan diri daripada dosa maksiat. Kenapa dulu aku tak meninggalkan dosa maksiat? Jadi pendosa menyesal tak pelik lah. Orang buat dosa menyesal tak pelik lah. Buat baik pun menyesal juga? Ya, buat baik menyesal juga. Kenapa menyesal? Sebab buat baik tapi hanya sekadar buat. Kalau lah buat lebih lagi, mesti dapat lebih lagi. Sebab tu, kita kongsi sikit je malam ni, nanti sampai tempat ni kita bincang detail lagi. Sebab tu, salah satu cara untuk tak nak menyesal ke akhirat ialah pilih untuk buat yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam peperiksaan, ada orang markah dia 39. Satu markah je lagi nak lulus. Dia menyesal tak? Menyesal sangat-sangat. Kalau lah aku baca buku sikit lagi, dapat 40 markah aku, mesti aku tak kena azab macam ni. Menyesal tak? Menyesal. Bahasa kasarnya, menyesal gila-gila punya menyesal. Seorang lagi, markah dia 98%. Satu perkataan je dia salah eja. Contohlah. Satu perkataan je dia lupa letak titik. Contoh. Markah dia 98%. Menyesal tak? Soalan. Tuan-tuan pernah ambil periksa kan? Markah dia 98%. Menyesal tak? Sikit je lagi. Salah eja. Okay? Dia tersalah eja. Menyesal tak bila dapat result tu? Menyesal. Aduh, kalau aku cek sebelum aku hantar kertas jawapan tu, aku eja betul, markah aku mesti 100. Tapi sebab aku ni cepat nak hantar sangat, contohlah, nak balik awal, contohlah, aku tak semak betul-betul jawapan aku, dah kena tolak 2 markah. Menyesal tak? Menyesal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang dapat 98% markah dia pun menyesal, orang 39 pun menyesal. Betul? Ya, dua-dua menyesal. Cumanya, menyesal orang dapat 98% tak samalah dengan tahap penyesalan orang dapat 39%. 39% tu memang menyesal, gila-gila punya menyesal sebab dia gagal dalam pemeriksaan tersebut. Orang yang dapat 98, dia gagal tak gagal, untung. Tapi kalaulah dia dapat 2 markah lagi, dia akan dapat markah penuh. Jadi salah satu cara untuk tak nak menyesal ke akhirat ialah memilih untuk buat yang terbaik. Puan Maisarah, tolong baca boleh Puan Maisarah. Muka surat 464. Okey, sekejap 464. 464 ayat 55-56. Ni pengajaran untuk kita. Muka surat 464 ni ayat 55-56. Orang kafir biar orang kafir. Macam mana? Kita pun tak ada masa nak dakwah mereka. Untuk kita, supaya tak menyesal ke akhirat, buat ni. 455 ya. 464 ayat 55 dan 56. Page 464. Okay. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyedarinya. Agar jangan ada yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajipan terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Terima kasih Puan Maisarah. Ni, kita simpan 2 ayat je malam ni untuk kita. Sebelum tidur, baca ayat ni berkali-kali. Untuk diri kita lah. Kita bukan nak ajar orang lain, tunjuk hebat pada orang lain. Tak, untuk kita jadi orang baik. Allah kata dalam 2 ayat ni, ikutlah yang terbaik. Wattabi'u ahsana. Perkataan dia, wattabi'u ahsana. Ikutlah yang terbaik. Follow the best. Ikutlah yang terbaik. Quran yang diturunkan kepada kamu. Tuan-tuan, ada orang dia buat, janji buat. Ada orang dia buat, sekadar buat. Janji buat. Janji tak berdosa, janji tak kena azab. Orang semayang, janji semayang. Orang yang tak nak menyesalkan akhirat bukan sekadar semayang, tapi dia pilih untuk semayang yang terbaik. Orang yang tak menyesalkan akhirat bukan sekadar puasa, tapi dia memilih untuk puasa yang terbaik. Orang yang tak menyesalkan akhirat bukan sekadar bayar zakat, tapi dia memilih untuk bayar zakat yang terbaik. Allah sebut ahsana, tuan-tuan. Ayat 2 surah Al-Mulk, Allah kata apa dia? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala uji kamu, buat kematian kehidupan kamu, untuk uji kamu siapa yang paling baik amalan dia. Jadi amalan yang terbaik kita nak buat. Bukan sekadar buat, tapi kena buat yang terbaik.
Agar, tengok ayat 56 tadi, Puan Maisarah baca untuk kita. Agar tidak kamu berkata, alangkah menyesalnya aku terhadap perkara yang aku abaikan daripada kewajipan terhadap Allah. Dan aku termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Maksudnya apa? Orang yang dah beramal pun boleh rugi. Orang yang semayang pun boleh menyesal, boleh rugi. Bila dia tidak memilih untuk beramal yang terbaik. Bila dia tidak memilih untuk amal agama yang terbaik. Jadi kita Alhamdulillah Allah pilih jadi Islam, syukur pada Allah. Tapi kita kena pilih untuk jadi Islam yang terbaik. Orang yang mengamalkan Islam yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang pilih untuk amal yang terbaik, itu juga Allah panggil sebagai ulul albab, orang cerdik. Orang cerdik ini dipilih nak dapat markah penuh. Orang yang kurang cerdik ini dipilih janji ada markah. Dia belajar, niat dia apa dia? Janji periksa aku tak ada satu pun yang fail. Biarlah markah aku 40 pun tak apa. Semua rizak aku 40/100. Semua rizak peperiksaan dia 40/100. Jadi orang tanya gagal tak? Tak ada gagal langsung. Bangga. Cerdik ke tak cerdik? Kalau anak kita kepok kepala dah. Aku hantarmu belajar sekolah lama-lama bukan nak suruh markah 40 je. Nak suruh markah tinggi lah terbaik. Tapi dia kata tak. Biarlah markah 40% semua rizak aku asalkan aku tak gagal. Cerdik tak cerdik? Tak cerdik. Orang yang cerdik ulul albab, dia bukan sekadar nak lulus tapi dia nak mendapat markah yang terbaik. Tu ulul albab. Jadi kita kalau fikir janji semayang, janji puasa tak kena azab, janji bayar zakat tak kena azab, beres lah. Kita bukan ulul albab. Mana dalil dia? Tolong baca dia. Puan Nur Hidayah boleh? Tolong baca Puan Nur Hidayah Ahmad boleh tak? Boleh insya-Allah. Surah Az-Zumar, muka surat 460. Kalau boleh, setiap kali saya minta sahabat kita buka muka surat, yang lain tolong buka juga. Kalau boleh lah. Kita buka muka surat, ayat? boleh nak tempat tersebut. 460, okey, ayat 18. Boleh, Puan baca ayat 17 dan 18. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang menjauhi tauhid iaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. 18, iaitu mereka yang mendengar perkataan lalu mengikut apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sihat. Ulul albab lah akal sihat tu. Terima kasih Puan. Allah Ubudai kata apa dia? Those who they listen the word, Al-Quran, the advice, then they follow the best of it. Dengar nasihat, dengar Quran, dengar hadis, mereka follow yang terbaik, bukan sekadar janji buat. Ustaz ngajar, afdalnya baca dalam rukuk 3 kali tasbih. Afdalnya baca dalam sujud 3 kali tasbih. Dia pun tanya Ustaz. Kalau 2 kali boleh? Boleh. Kalau sekali boleh? Boleh. Ustaz tu pun kata, tak baca langsung pun boleh. Oh, ya ke? Kalau macam tu, aku baca sekali je lah. Tuan-tuan dan puan-puan, patutnya bila kita belajar, ustaz tu kata, guru kita kata, terbaik baca 3 kali, kita pilih nak buat yang 3 kali. Ini salah satu contoh. Kita bukan sekadar pilih janji buat. Tak, kita ni ayat ni. Ulul albab, orang cerdik. Ulul albab ayat dia tadi kan. Ulul albab, orang cerdik, dia dengar nasihat, dia pilih nak buat yang terbaik. Bukan janji buat. Janji semayang, janji puasa. Dia dengar nasihat tentang semayang terbaik, dia ikut. Bukan dia kata, tak buat macam tu pun, semayang macam aku pun sah sebelum ni. Dia dengar ada ustaz-ustaz ceramah mengajar tentang puasa terbaik, dia pilih nak buat macam tu. Bukan dia kata, alah, semayang puasa aku sebelum ni bukan tak sah. Jadi aku tak makan, tak minum. Sah lah puasa aku, selesai. Tak. Itu bukan ulul. Okey, baik. Boleh Okey, kita masuk ayat 1 surah An-Naba. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, untuk sahabat-sahabat yang baru join, kita malam ni akan start surah An-Naba. Amma yatasaalun. Muka surat 500. Tanya je Ustaz. Ustaz, tanya sekarang. Boleh? Ustaz kata tadi semua binatang-binatang akan jadi tanah setelah Allah buat qisas kat dia orang. Kecuali 10. Kecuali 10. Makna di syurga tak ada binatang lah. Makna di syurga tak ada binatang. Ada binatang syurga. Binatang Allah tentukan kat syurga. Okey. Bukan kat syurga tak ada binatang langsung. Sebab tak pernah juga dengar tentang binatang kat syurga tu, selalu disebut tentang sungai, taman, buah-buahan, makanan. Tapi binatang tak pernah dengar. Pula ada ke? Ada. Allah sebut dalam Quran. Ada? Dalam Quran. Binatang dalam syurga. Tak adalah Allah sebut dalam Quran dalam syurga nanti dapat binatang-binatang. Dalam syurga ada makan daging.
Puan. Okey. Jadi dah makan daging tu agak-agak daging apa Puan? Daging ayam. So, dalam syurga dah makan daging. Jadi kalau Tak tak ada makan daging? binatang, ya, Oh, tak ada binatang? Oh. dalam syurga dia makan daging. Ahli syurga nanti makan daging, Puan. Ya. Jadi kalau tak ada binatang dalam syurga, daging apa agaknya orang dalam syurga makan? Oh. Daging orang nanti. Jadi dalam syurga ada binatang. Binatang tu binatang syurga lah. Binatang tu binatang syurga. Okey. Baik, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Tak ada masalah. Okey, baik. Untuk sahabat baru masuk, kita sekarang muka surat 582 surah An-Naba. Tadi kita cerita muqaddimah pengenalan surah An-Naba. Okey, baik. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita ada dua sahabat baru malam ni, saudara Aiman dengan saudara Hazid. Kita akan terjemah word by word dan kita akan terangkan sekadar saya mampu maksud setiap ayat insya-Allah. Amma, terjemah amma tentang apakah? Amma tentang apakah? Okey. Kalau bahasa Arab kita pisahkan an tentang, ma apakah. Jadi bila an dengan ma bergabung dia jadi amma. Amma terjemah dia tentang apakah? About what? Okey. Yatasaalun, mereka saling bertanya. Terjemah yatasaalun, mereka saling bertanya. Kalau sa'ala tanya, yatasaalun, mereka saling bertanya. Okey. An tentang. Terjemah an tentang. Ayat 2, sama ayat 2, an tentang. An ni selain daripada terjemahan daripada. Contoh hadis an Abi Hurairah, an Abi Zarin, an Anasin. Itu terjemah daripada. Kat sini an terjemah dia tentang. An-nabai berita. An-nabai berita. Al-azim yang sangat besar, yang besar. Al-azim yang besar. Okay? The great news, orang putih panggil. Al-azim yang besar. Tuan Haji Salahuddin, apa khabar Tuan Haji Salahuddin? Waalaikumsalam. Okay, tolong baca boleh ayat 1 ayat 2, terjemah ayat 1 ayat 2. Satu dua ni nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar. Hari berbangkit. Hari berbangkit, dia terangkan hari kiamat. Allah mulakan ayat 1 surah An-Naba dengan soalan. Allah mulakan ayat 1 surah An-Naba dengan soalan. Bila kita terjemah word by word ni, bunyi dia macam baku. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Jadi tak nampak benda tu besar. Kalau bahasa pasar, tahu tak macam mana nak pergi nampak besar? Mereka duk sembang pasal apa tu? Ni, bahasa pasar ni. Jadi ke Tuan Haji Salahuddin? Saya bukan orang utara Tuan Haji Salahuddin. Jadi tak bunyi tu? Jadi. Jadi ya? Alhamdulillah jadi. Tuan-tuan, kita dengar duk sembang-sembang satu perkara, kita teringin nak tahu. Kita pun tanya, mereka duk sembang pasal apa tu? Mereka duk cakap pasal apa tu? Betul kan? Tu. Jadi amal tasa'alun tu, macam tu lah. Dia orang duk tanya-tanya pasal apa tu? Dia orang duk sembang-sembang tanya-tanya sama dia orang pasal apa tu? Jadi ayat pertama ni sebenarnya soalan. Ayat pertama ni sebenarnya soalan. Imam Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau kita baca banyak tafsir, insya-Allah ada tafsir namanya tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi ni karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi dia kata, bentuk soal jawab dalam Al-Quran merupakan pendekatan yang boleh menarik perhatian pembaca kepada pemahaman yang lebih jelas terhadap makna yang ingin disampaikan. Saya ulang balik. Imam Fakhruddin Ar-Razi kata, bentuk soalan dan jawapan yang Allah datangkan dalam Quran. Allah Ta'ala suka tanya soalan. Contoh, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, apakah itu Qari'ah? Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Al-Haqqah, apakah itu Al-Haqqah? Tanya. Dalam Quran ni banyak soalan. Al-Quran Allah datangkan dengan soalan, Allah datangkan jawapan. Allah datangkan jawapan. Imam Ar-Razi kata, kerana apa? Al-Quran boleh je datangkan dalam bentuk kenyataan, fakta, kenyataan. Tapi Al-Quran kadang-kadang mendatangkan dengan bentuk soalan dan jawapan. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pembaca supaya lebih fokus terhadap makna yang ingin disampaikan, dan bila pendengar fokus, dia akan dapat pemahaman yang lebih.
Sebab tu Quran boleh dia datang Quran boleh tak datangkan ayat 1 2 ni. Allah ayat pertama berbunyi mereka saling bertanya-tanya tentang tentang berita yang besar. Boleh tak? Mereka saling bertanya-tanya sesama mereka tentang berita yang besar. Boleh tak? Boleh. Tapi tak nampak menarik. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan Allah datangkan dengan soalan. Mereka duk tanya pasal apa tu? Jadi orang yang dengar soalan ni pun dia nak tahu juga. Dia orang cakap pasal apa? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ilmu bisnes, cara bertanya adalah sangat penting untuk menarik perhatian pembaca, pendengar, audien, customer tak kisah. Tuan-tuan, kalau kita bagi ceramah, bagi fakta, kenyataan saja, audien dia akan apa? Dengar, layu, pok, tidur. Tapi bila ada, dipanggil two-way communication. Penceramah tadi, motivator tadi, speaker tadi, dia tanya soalan. Jadi bila tanya soalan agak-agak, audien tidur tak? Tak, audien akan fokus pada soalan. Audien akan fokus bila terhadap soalan ditanya. Kalau kita berceramah, kita cakap, audien dengar, nanti dia tidur. Lama-lama dia hilang fokus. Tapi bila kita duk tanya. Apa tujuan kita tanya? Bila kita tanya, dia akan pegang otak dia. Dia akan pegang otak dia untuk fikir apa yang kita tanya. Dia akan pegang otak dia untuk mencari jawapan terhadap soalan yang kita tanya. Itu tujuan bertanya. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam ilmu bisnes, okay, mungkin saudara Aiman biasa dengarlah ilmu ni. Dalam ilmu bisnes, cara bertanya, kaedah bertanya sangat penting. Okay, dia kata apa dia? We have to know the right question to ask. Dalam ilmu bisnes, kita kena tahu cara bertanya yang betul, soalan yang betul pada customer. Barulah kita akan dapat customer bagi tumpuan, bagi fokus, tertarik terhadap apa yang kita sampaikan. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai contoh, saya meniaga minyak enjin kenderaan. Memang saya meniaga pun minyak enjin kenderaan. Minyak enjin kenderaan. Minyak hitam lah. Minyak untuk servis enjin kenderaan. Tuan-tuan, kalau saya jumpa tuan-tuan kat Masjid Surau, saya satu surau dengan Tuan Haji Ishak Kasim. Tuan Haji Ishak Kasim jiran saya, satu surau. Saya pergi jumpa Tuan Haji Ishak. Dia kata, Tuan Haji Ishak, nak beli minyak hitam tak? Saya ada jual minyak hitam, minyak enjin. Tiba-tiba tu tanya pasal tu. Apa ni? Ini sekadar contoh. Dia tak bersedia. Fikiran dia tak bersedia pun. Masa tu dia, Tuan Haji Ishak mungkin fikir tentang tetamu hari raya, tentang makanan hari raya, tentang nak bersihkan rumah ke, contoh. Fikiran dia tak bersedia pun tentang minyak kenderaan, minyak servis enjin kenderaan. Tiba-tiba saya datang tanya, Tuan Haji nak beli tak minyak kenderaan saya? Pelik dia. Tiba-tiba tu datang tanya soalan macam tu. Betul kan? Walaupun soalan, tapi tak kena gaya. Jadi saya sebagai peniaga telah salah bertanya soalan kepada orang yang sepatutnya boleh beli produk saya. Okey? Jadi saya kena pandai bertanyakan dia soalan pertama yang akan bawa pada soalan yang kedua, yang akan bawa pada soalan ketiga. Orang boleh panggil leading question. Macam mana cara dia? Ni sekadar contoh. Orang masuk bisnes dia belajar ilmu. Macam mana cara dia? Saya pergi jumpa Tuan Haji Ishak, tengok dia parking kat surau. Contoh Tuan Haji Ishak, boleh Tuan Haji Ishak bagi contoh? Tuan Haji Ishak Kasim boleh bagi contoh? Boleh Ustaz. Tuan Haji Ishak dia sahabat surau saya, tinggal jiran saya waktu saya bagi contoh dia. Saya tengok dia parking kereta depan surau. Contoh kereta Proton lah contoh. Saya boleh tanya, Tuan Haji Ishak lawa kereta dah berapa lama pakai? Jadi kat situ dah ada dalam minda dia tentang kereta. Tahu kan? Dia pun kata, dah 6 tahun pakai Ustaz. Soalan pertama saya. Tak ada masalah. Pergi soalan kedua. Tuan Haji Ishak biasa servis kat Proton Center ke ataupun kat bengkel biasa? Tadi saya dah tanya tentang kereta. Jadi kat situ dia punya fikiran dia, rangka fikiran dia dah tentang kereta. Saya masuk pula soalan kedua, servis. Tuan Haji Ishak biasa servis kereta kat mana? Kat center Proton Center ke ataupun kat bengkel biasa? Bengkel biasa je Ustaz. Jadi tadi
Kereta dah ada dalam fikiran dia. Yang kedua, servis. Soalan ketiga, sesuai tak saya masuk pasal minyak hitam saya? Sesuai tak? Siapa nak cuba jawab? Boleh cuba jawab. Tuan-tuan dan puan-puan. Unmute kan cuba jawab. Dah boleh lah Ustaz. Ya? Dah boleh lah masuk pasal minyak hitam tu sekarang. Yes, terima kasih Puan Zaman ni. Dah boleh masuk dah. Soalan pertama saya buka minda Tuan Haji Ishak tentang kereta. Soalan kedua saya buka minda dia tentang servis kereta. Soalan ketiga saya tak perlu tanya soalan lagi. Saya hanya kata apa dia? Saya ada jual minyak enjin untuk kenderaan. Dia pula tanya saya, oh ya ke minyak apa kat mana? Maksudnya saya masuk pasal minyak saya setelah saya telah buka minda Tuan Haji Ishak untuk berfikir tentang kereta dan minyak kereta. Pop masuk tentang minyak, jadi terus. Ini datang-datang, Assalamualaikum Tuan Haji, saya jual minyak enjin kereta. Dia bukan tak boleh fikir tentang minyak kereta, servis kereta. Masa tu fikiran dia mungkin fikir benda lain, pop terus masuk kereta. Jadi seolah-olah minda dia belum bersedia untuk dengar tentang minyak enjin saya. Tapi bila saya tanya dua soalan tentang kereta dia dah berapa lama pakai, kat mana dia servis, pop saya masuk tentang minyak enjin saya, dah boleh lah. Masa tu minda dia dah bersedia untuk menerima apa yang saya nak sampaikan. Tengok, ini dipanggil seni dalam bertanya soalan berniaga untuk peniaga. Tuan-tuan dan puan, kalau tanya kalau tuan-tuan dan puan, kalau salah tanya soalan, nyampah kita kat niaga. Contoh, minta maaf kalau ada siapa terlibat dalam jual insurans. Orang jual insurans, dia tanya soalan apa? Kadang-kadang dia tanya, Ustaz ada insurans? Tak ada. Ustaz bayangkan kalau Ustaz mati. Ustaz bayangkan kalau Ustaz mati, anak isteri Ustaz macam mana? Awak ada suruh aku bayangkan aku mati. Aku nak hidup lama lagi, awak ada suruh bayangkan aku mati. Sesuai tak? Saudara Aiman. Coach Aiman, Masya Allah. Nama dalam berniaga. Saudara Aiman. Okay. Ya, Ustaz. Sesuai tak orang insurans tanya soalan macam tu? Tak sesuai, Ustaz. Sesuai. Dan nanti kata apa? Nyampah aku dia ni. Kalau aku nak beli insurans, jangan harap aku beli dengan dia. Tanya soalan tak apa-apa, sakit hati aku. Tak kena. Jadi dia sebagai seorang peniaga, dia kena bijak dalam bertanya soalan. Contoh, saya jual emas. Contohlah satu lagi, saya jual emas. Saya boleh je pergi bawa emas saya, nak beli emas tak? Saya jual emas. Apa ni tiba-tiba datang jual emas? Tak tahu jual pakar, tiba-tiba datang nak jual emas terus. Contoh. Dia apa cara dia? Saya nak cerita pasal emas pada orang yang saya nak sampaikan, pada bakal customer saya. Saya tanya dia soalan. Tuan tahu tak ada 3 benda datang muka bumi ni, kalau kita beli kita tak akan menyesal sampai bila-bila. Kita keluarkan duit kita tak akan menyesal. Kadang-kadang beli baju mahal, balik-balik rasa menyesal. Kadang-kadang beli kasut mahal, balik-balik fikir aku beli kasut mahal, bukan pakai mana pun kadang-kadang. Beli mainan anak mahal-mahal, beli mainan untuk anak mahal-mahal, kadang-kadang fikir alamak menyesal. Contoh. Jadi kita tanya dia, Tuan tahu tak ada 3 perkara datang muka bumi ni, kalau kita beli kita tak akan menyesal. Takkan rugi langsung. Kita tanya soalan tu, dia dah buka minda dia. Apa dia. Sama ada dia dapat jawab, tak dapat jawab, tu biar. Yang penting kita tanya soalan. Kita menjawab, ada 3 perkara Tuan Haji, kalau kita beli, kita takkan rugi. Beli rumah, beli tanah, beli emas. Betul lah Ustaz. Saya nak jual emas ni. Okay? Betul lah. Bila dah betul lah, cuma beli rumah ni, nak kena modal besar. Kadang-kadang setengah orang tak boleh buat, beli rumah, bank tak bagi. Nak beli tanah, nak kena maintain, nak kena bayar cukai tanah tahun-tahun. Dan tanah mana ada bunga murah. Tapi beli emas, kalau kita ada 300 boleh beli emas tak? Boleh. Cincin rumah baru 200 boleh dapat yang cokian-cokian punya contoh. Start pada tu saya masuk pasal emas. Bumang. Betul juga Ustaz. Beli emas saya. Contoh. Jadi peniaga yang nak orang beli produk dia kena tahu cara bertanya yang betul. Ni, Quran menggunakan kaedah bertanya sejak dulu lagi. Ayat ni nak cerita pasal kiamat. Ayat 1-2 nak cerita pasal kiamat. Ceritalah pasal kiamat terus. Tapi tak. Allah guna uslub ataupun kita panggil cara bertanya. Dia orang duk sembang pasal apa tu? Dia orang duk tanya-tanya pasal apa tu? Jadi kita yang dengar apa, kita akan memberi perhatian. Dia orang duk sembang pasal apa tu? Tanya pasal apa tu? Okay, baik. Allah Ta'ala menggunakan, jelas Allah Ta'ala menggunakan perkataan yatasa'alun. Mereka saling bertanya. Maksudnya orang kafir saling bertanya sama orang kafir. Bila orang kafir saling bertanya sama orang kafir ni? Tuan-tuan dan puan-puan, kena ingat satu perkara. Orang musyrikin Mekah, mereka tak percaya adanya hari kebangkitan.
Bagi mereka dah mati-matilah kat dunia ni. Mereka berpuluh-puluh tahun menganut kefahaman, menganut ajaran, keyakinan, dah mati, tak ada dah balik. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad SAW cakap pada mereka, nanti lepas mati kena hidup balik. Tuan-tuan, mereka dah lama pegang kefahaman, tidak ada hidup balik lepas mati. Tiba-tiba datang seorang mengaku Nabi kata lepas mati hidup balik. Maka mereka pun tanya sama-sama mereka, betul ke kita lepas mati boleh hidup balik? Betul ke ada hari yang kita akan dibangkitkan, kita akan disoal jawab, ada buku, kena masuk syurga neraka? Betul ke? Soalan ni mereka tanya sama mereka setelah mereka bertanya pada Nabi SAW. Mereka banyak kali tanya Nabi tentang hari kiamat ni. Orang kafir ada tanya Nabi. Dah puas tanya Nabi, Nabi jawab, pening kepala juga, tak faham juga jawapan Nabi. Mereka tanya sama mereka juga, betul ke? Setengah orang tu bila dia buat salah, kita kalau berani tanya dia, kenapa kau buat salah macam tu? Contoh lah. Setengah orang tak berani, dia sembang sama-sama dia, betul ke apa dia buat tu? Kita sembang sama-sama kita, tak berani nak cakap pada orang tersebut. Jadi mereka yang tanya Nabi ada tentang hari kiamat ni, nak cerita hari kiamat ni. Contoh, tolong baca boleh Puan Izawan ni, surah Al-A'raf. Saya akan bagi 2 ayat. Mereka tanya Nabi tentang hari kiamat. Muka surat saya cari sekejap. Puan Izawan ni tolong baca. Ayat yang saya akan bagi ni, yas'alunaka. Bila sebut yas'alunaka, maksudnya mereka tanya Nabi direct. Tu yas'alunaka. Ayat kita sekarang, yatasa'aluna. Mereka tanya sama-sama mereka. Muka surat saya cari sekejap. 174 Puan. 174 yang bawah sekali. Ayat 187 Ustaz. Ya, betul. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah ada di sisi Tuhanku. Okey, cukup Puan. Tu jawapan tu panjang lah tu. Tapi poin saya, mereka tanya Nabi direct. Satu lagi, poin zaman ni, surah An-Nazi'at. Selang 2 page pada page kita sekarang. Muka surat 584. Ayat 42. 584 ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka yang ingkar selalu bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Bilakah masa datangnya? Okey. Jadi, dalam kedua-dua ayat yang dibaca oleh Puan Izawani pada kita tadi, ayat ni bunyi apa? Yas'alunaka. Terjemah yas'alunaka, mereka tanya pada engkau direct. Setelah mereka tanya pada Nabi direct tentang hari kiamat, bila, Nabi dah jawab, aku mana tahu. Allah hanya sampaikan kepada aku tanda-tanda kiamat, apa berlaku lepas kiamat. Bila tarikh kiamat, Nabi mana tahu? Nabi pun tak tahu bila tarikh kiamat. Tentang tarikh berlakunya kiamat, Allah je tahu. Setelah mereka tanya Nabi, Nabi jawab, mereka tetap pening, tak faham bahasa juga. Maka mereka berbicara sesama mereka. Betul ke dia tu? Dia tu nak kata penipu, tak pernah ada rekod penipu sebelum ni. Muhammad tu lah. Muhammad tu nak kata dia menipu, tak pernah ada rekod penipu sebelum ni. Dia digelar Al-Amin, dipercayai, tak pernah menipu. Jujur, amanah. Tapi orang yang tak pernah menipu tu datang cakap pada kita tentang kita dah mati nanti boleh hidup balik. Betul ke? Betul ke apa dia cakap tu? Dalam surah Yasin, Allah kata apa? Qala man yuhyil 'izam wa hiya ramim. Mereka cabar Nabi, mereka pelih Nabi dengan berkatakan, siapa boleh hidupkan tulang setelah dia hancur? Tulang tu hancur lebur. Tulang dah hancur lebur, boleh hidup balik ke? Tu logik akal mereka. Waktu bila Nabi datang kata kita boleh hidup balik, mereka pening kepala. Bahkan setengah mereka cakap pada Nabi depan-depan. Tolong baca boleh? Cik Aiman tolong baca, Cik Aiman. Muka surat 222. Surah Hud, muka surat 222. Ayat yang ke-7. Boleh? Ada Aiman? Ada Ustaz. Page 222 ayat 7. Ayat 7 Ayat 7. Surah Hud.
Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa tahap dan singgah sananya di atas air kerana dia hendak menguji siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan jika kamu, yakni Muhammad, mengatakan sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, nescaya orang-orang kafir itu mengatakan ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Terima kasih Cik Aiman. Allah Ta'ala kata kat Nabi, wahai Muhammad, nanti kalau kau berdakwah pada mereka, kau cakap pada mereka, kamu semua akan dibangkitkan lepas mati, confirm mereka akan cakap ni semua sihir. Maksudnya macam ni, kalau nanti betul-betul ada orang mati hidup balik, itu ilmu sihir. Kalau lah Muhammad ni nanti ditunjuk kat kita live depan mata kita, ada orang mati pok hidup balik, yakinlah itu sihir. Sebab normalnya bagi mereka, logiknya bagi mereka, dah mati telah hidup balik. Kalau lah ada orang mati hari ni esok hidup balik, orang mati bulan lepas hari ni dia hidup balik, yakinlah itu ilmu sihir. Ni logik akal mereka cakap macam. Jadi Nabi bawa benda yang pelik bagi mereka, tak mungkin berlaku bagi mereka. Nabi bawa benda tu, oleh kerana itulah mereka saling bertanya sesama mereka. Okey, kita refer 2 ayat je. Mereka sangat-sangat tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Pertama, tengok surah An-Nahli. Kalau baca boleh, Tuan Haji Ishak Kasim, surah An-Nahli. Ni, mereka tak percaya hari kiamat. Ayat-ayat menunjukkan mereka tidak percaya hari kiamat. Banyak ayat sebenarnya, tapi kita refer 2 ayat je. Muka surat berapa, Ustaz? Muka surat 271. Ayat 38. Ayat 38, Ustaz. Ya, 38, betul. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian. Pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Okey. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, Allah tak akan bangkitkan balik orang dah mati. Dah mati-mati dah. Nak bangkitkan buat apa lagi? Ni satu. Yang kedua, mereka punya kefahaman dipanggil reincarnation. Ataupun bahasa Indonesia panggil reinkarnasi. Dah mati-matilah. Kalau hidup balik tu, Allah Ta'ala hidupkan dia balik. Allah Ta'ala hidupkan roh dia balik dalam bentuk benda lain. Dia panggil kelahiran semula. Dia panggil kelahiran semula. Maksudnya kita dah mati nanti, badan kita mati, roh kita nanti akan lahir dalam bentuk benda lain. Lahir dalam bentuk binatang ke, lahir bentuk manusia lain pula ke. Dia panggil kelahiran semula. Reinkarnasi. Indonesia panggil, Inggeris panggil reincarnation. Tolong baca Puan Salmah Kasim. Tolong baca boleh Puan Salmah Kasim. Page 344. 344 Surah Al-Mu'minun 344. Ayat 35, 36, 37. 35. Adakah dia menjanjikan kepada kamu apabila kamu telah mati dan menjadi tanah serta tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan daripada kuburmu. 36. Jauh-jauh sekali daripada kebenaran dengan apa yang dijanjikan kepadamu. 37. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan di dunia ini. Di sinilah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Terima kasih Puan Salma. Ustaz. Nampak? Dia orang cakap sama dia orang. Adakah dijanjikan pada kamu lepas kamu mati jadi tanah jadi tulang hidup balik? Jauh sangat tu. Berapu sangat tu. Jauh sangat pada kebenaran. Berapu sangat tu. Tidaklah kehidupan kita melainkan kat dunia ni. Kat sini kita hidup, kat sini kita hidup, kat sini kita mati. Maksudnya kita mati kat bumi ni kita hidup balik dalam bentuk benda lain. Kat India, kalau tuan-tuan type kat YouTube, tuan-tuan type Red Temple. Red Temple. Kuil tikus, Red Temple. Kat situ tikus-tikus dibiarkan bermaharaja lela. Tuan-tuan type lah kat YouTube lebih kelas nanti, tulis je Red Temple, Red Temple. Tikus-tikus. Kenapa tikus-tikus tu dibiarkan? Kita, bukan kita sajalah, orang bukan Islam yang lain pun tengok tikus,
halau ke, katak ke, buah racun tikus ke, pasang perangkat tikus ke, cuah air panas ke, geli, menyampah ataupun tak sukalah ada tikus. Kan? Bukan saja orang Islam, orang kafir lain pun tengok tikus tak suka. Tapi kat India ada satu tempat, tikus-tikus tu dibiarkan makan, dibiarkan duduk bergelewak. Tahu bergelewak? Apa bergelewak? Duduk kawasan tu, orang tak halau, tak bunuh, tak buh racun tikus, tak letak perangkat tikus, tak panggil orang tangkap. Tahu tak kenapa? Mereka punya kefahaman, tikus-tikus tu adalah kelahiran semula orang-orang soleh sebelum mereka. Maksudnya sebelum mereka ada ramai orang baik yang dah mati. Sebelum mereka ni ada ramai orang baik yang dah mati. Tak kisahlah pak guru ke, pak kiai mereka ke dah mati. Orang mati tu matilah. Jadi mereka tu dibangkitkan semula dalam bentuk tikus. Jadi tikus-tikus tu mereka biarkan makan sekali kat kuil tu. Duduk sekali, mereka baring sebelah mereka, tikus berjalan buat bodoh je. Kenapa? Mereka punya kefahaman, bukan sekadar kefahaman, keyakinan yang sangat kuat, tikus tu adalah kelahiran semula orang-orang baik yang mati sebelum ni, roh mereka Allah bangkitkan, Allah hidupkan balik sebagai bentuk tikus saja. Kesian sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur kita Allah pilih lahir orang Islam, tak ada ikut kefahaman bodoh macam tu. Tapi nak macam mana? Mereka yakin. Inilah kefahaman mereka, dipanggil reinkarnasi. Tak ada kebangkitan kiamat, tak ada. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW datang cakap pada mereka tentang kamu nanti akan dibangkitkan. Kita nanti akan dibangkitkan. Maka apa Nabi bawa ni menjadi perbincangan besar sesama mereka. Perbincangan umum sesama mereka. Ada ke dia cakap pasal hari kiamat? Betul ke dia cakap pasal hari kiamat? Itu maksud amma yatasaalun. Maksudnya mereka duk tanya-tanya pasal apa tu? Mereka duk bincang-bincang sama mereka pasal apa tu? Ayat 1. Ayat 2 Allah jawab, anin naba'il azim. Mereka sebenarnya duk bincang-bincang sama mereka tentang kiamat. Mereka dah tanya Nabi, Nabi dah explain. Mereka dah tanya Nabi, Allah dah turunkan ayat suruh Nabi explain pada mereka tentang kiamat. Tapi mereka tetap tak nak terima. Oleh kerana mereka tak nak terima, mereka sentiasa duk tanya sama mereka, betul ke dia tu Nabi? Dia memang jujur sebelum ni, dia memang bagus sebelum ni. Tapi bila datang cakap pada kita tentang kita nanti bangkit semula lepas mati, ada tak kena ni. Mungkin kena mendakit gila ke, kena sihir dengan orang ke, kena rasuk syaitan ke, waktu cakap pelik-pelik tu. Itu perbincangan sesama mereka. Okey, baik. Ayat 2 Allah kata, mereka bertanya tentang sesuatu berita yang sangat besar. Al-Azim kat sini adalah hari kiamat. Mereka bertanya tentang hari kiamat. Hari kiamat ada banyak nama, saya dah beritahu tadi. Salah satu namanya hari penyesalan. Yang kat sini, namanya adalah hari yang besar. Hari kiamat adalah hari yang sangat besar. Hari yang mana peristiwa tersebut orang anggap besar. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita dengar berita Rusia berperang dengan Ukraine. Besar tak berita tu? Besar. Cuma tak berlaku kat tempat kita tak ada lagi risau mana sangat. Benda tu berita besar tu. Berita besar. Berita menggemparkan, berita besar menggemparkan. Negara Rusia serang Ukraine. Berita besar tak? Berita besar. Kita akan rasa benda tu lagi besar, kita akan rasa peristiwa tu lagi besar bila berlaku kat negara kita. Na'udzubillah min zalik. Tak, minta-minta Allah tak berlaku lah. Cuma nak kita faham ayat ni. Bayangkan negara kita macam negara Ukraine hari ni, kena serangkan mana-mana negara besar. Agak-agak benda tu benda biasa, benda normal, benda boleh buat lawak main, tak. Benda tu benda besar. Benda hidup atau mati. Benda soalnya nyawa hidup atau mati. Jadi kalaulah berlaku kat negara kita hari ini, apa yang sebagaimana berlaku kat Ukraine, ni sekadar contoh nak faham ayat ni, bukan kita minta berlaku, minta supaya berlaku, tak. Bila berlaku apa yang berlaku kat Ukraine hari ni, berlaku kat negara kita, kita anggap benda tu benda main-main. Kita anggap peristiwa tu peristiwa main-main. Kita anggap benda tu benda boleh duk relax, nak tanggung-tanggung. Tak, benda tu benda besar. Benda tu soal hidup atau mati. Bila berlaku perkara tu, nak fikir lagi tak tentang ladang aku, rumah aku, emas aku, duit aku dah kena beli SP, tak keluar lagi. Fikir tak? Tak. Fikir nak lari selamatkan diri dengan anak bini je masa tu. Itu maksudnya hari besar. Itu maknanya hari besar. Hari yang kita tak fikir benda lain dah. Janji nyawa aku selamat. Rumah ke, tanah ke, barang kemas berlambak dalam rumah, biar dululah. Janji senyawa aku selamat, anak bini aku selamat. Itu panggil hari besar. Kita bayangkan kalau benda tu berlaku kat negara kita hari ni, agak-agak macam mana keadaan situasi kita? Duk sibuk lagi bincang pasal KWSP. Dia sibuk lagi bincang siapa nak jadi pemerintah kat tempat kita. Tak ada lah. Nyawa aku selamat. Tu poin sekali. Itu namanya hari yang besar. Sebab tu bila berlaku kiamat nanti, kita nak fikir lagi pasal duit tabung haji tak keluar.
Emas tak keluarkan lagi. Beli kat bank tak keluarkan lagi. Nak fikir? Tak ada. Bila berlaku kiamat, hari yang besar, masa tu hari yang sangat dahsyat. Punya dahsyat hari tersebut, ibu-ibu lupa bayi dia. Anak ibu-ibu yang sedang menyusukan anak, abaikan anak dia. Bukan benda main-main. Kalau berlaku perang, mak-mak dia akan lari bawa anak lagi. Ayah akan lari bawa anak bini lagi. Perang berlaku kat dunia ni. Tapi kiamat nanti lagi besar pada tu suasana dia. Mak tengah menyusukan anak, tinggalkan anak dia. Dan dia aku selamat. Tolong baca dia boleh. Puan Nur Zakiyah, tolong baca. Puan Nur Zakiyah. Surah Al-Hajj. Ayat 1 dan 2, page 332. 332. Ayat berapa Ustaz? 1 dan 2. 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat goncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lupa terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Benar, azab Allah itu sangat pedih. Jelas. Kalau berlaku peperangan, mak fikir anak lagi hari ni. Ayah pun fikir buat lari anak lagi hari ni. Bahkan setengah ayah, setengah mak sanggup mati janji anak hidup. Kalau berlaku peperangan. Contoh. Hari kiamat nanti tak ada mak menyusulkan anak-anak pun dia tinggal. Besar sangat suasana hari tersebut. Dahsyat sangat suasana hari tersebut. Anak sendiri pun dia tak fikir dah masa tu. Itu panggil hari yang besar tu. Itu dia panggil hari yang sangat dahsyat tu. Allah sebut apa lagi? Kat mana ayat Yaumin Azim tu? Al-Mutaffifin. Tolong baca boleh? Surah Al-Mutaffifin. Tolong baca dia. Puan Maisarah tolong baca. Surah Al-Mutaffifin. Liyaumin Azim. Hari yang besar. Di kiamat tu hari besar. Tengok muka surat. Saya cari muka surat je. Al-Mutaffifin ya. Muka surat berapa? 587. 587. Okey, ayat 4, ayat 5, ayat 6. 87. 587. Ayat 4, 5 dan 6. Ayat 4, 5, 6. Bawah, surah bawah bukan surah atas Atas surah Al-Infitar bawah dia. Ya. Tidakkah mereka itu mengira bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, iaitu pada hari ketika semua orang bangkit terhadap Tuhan seluruh alam. Terima kasih. 4, 5, 6 je. Cukup tu. Betul. 4, 5, 6. Terima kasih puan. Nama kiamat apa? Hari yang besar. Yaumin Azim. Mereka tak fikir ke? Adakah mereka fikir mereka tak fikir ke nanti mereka akan dibangkitkan? Mereka yang berani, ayat Mutaffifin ni cerita pasal menipu dalam sukatan dan timbangan. Ya Allah Ta'ala kata mereka yang berani menipu dalam sukatan dan timbangan, menipu dalam jual beli, ambil hak orang dengan cara yang batil. Mereka tak tahu ke? Mereka tak fikir ke nanti mereka akan dibangkitkan pada hari yang sangat besar? Hari yang akan dibongkarkan segala rahsia-rahsia, yang belas sarair. Berani menipu kat dunia ni, berani scammer duit orang, berani macam-macam lah, berani scam orang macam-macam. Mereka tak fikir ke nanti mereka akan dibangkitkan pada hari yang besar? Allah Ta'ala kata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayat Quran banyak cerita pasal kiamat. Cerita pasal kiamat pada orang kafir nak suruh mereka percaya adanya kiamat. Cerita pasal kiamat pada orang Islam, nak suruh orang Islam prepare sebanyak mungkin untuk menghadapi hari kiamat. Orang kafir dia tak percaya kiamat, tak macam mana? Orang Islam yang percaya ni, apa kena buat? Prepare sebanyak mungkin. Buat amalan sebanyak mungkin. Nama lain pada hari kiamat apa dia? Nama lain pada hari kiamat dia panggil Yauman Thaqila. Hari yang sangat berat. Berat tu. Masalah berat. Hari yang sangat berat. Hari kiamat antara nama yang lain adalah Yauman Thaqila. Hari yang sangat berat. Tolong baca dia. Puan Nur Hidayah Ahmad tolong baca boleh? Puan Nur Hidayah Ahmad tolong baca. Ustaz, saya minta maaf sebab saya dalam perjalanan. Takut line tak okey. Okey, baik, tak apa, no problem. Okey. Tolong baca Tuan Haji Salahuddin, boleh Tuan Haji Salahuddin? Boleh.
Page Mana baca 580. tu? 580. Okey. Ayat 27. Ayat 27. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya mereka, yakni orang kafir, itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, yakni hari kiamat, hari akhirat di belakangnya. Okay, Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Hari yang berat, tu poin saya. Okey. Hari kiamat adalah hari yang berat. Berat apa tu? Berat nak fikir, berat nak tanggung, berat nak hadap. Tu maksud hari yang berat. Hari yang besar, hari kiamat, Yaumun Azim. Hari yang berat, berat nak fikir, berat nak tanggung, berat nak hadapi. Kita akan hadapi. Dalam Quran, ada dua tempat perkataan Thaqila ni. Kalau kita tengok balik ayat yang dibaca oleh Tuan Haji Salahuddin, kalau kita tengok page 580 ayat 27 tu, apa ayat je? Tu surah Al-Insan tu. Subuh Jumaat semalam mungkin imam surah kita baca. Apa ayatnya berbunyi? Inna ha'ulai yuhibbuna al-ajilah wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila. Saya tulis yauman, hari, thaqila yang berat. Ada satu lagi perkataan thaqila dalam Quran. Dalam Quran ada dua tempat perkataan thaqila. Satu ni, hari yang berat. Satu lagi, Qaulan Thaqila, surah Al-Muzammil. Al-Muzammil. Kalau baca dia, Puan Izawani boleh. Puan Izawani tolong baca, page 574. Ayat 5. 574 ayat 5. Tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat, iaitu wahyu yang mengandungi perintah-perintah yang berat. Tadi hari yang berat. Ni qaulan saqila, perkataan yang berat. Tadi yauman saqila, hari yang berat. Ni qaulan saqila, kata-kata yang berat. Jadi hari yang berat atas ni, hari yang berat adalah hari kiamat. Bawah ni qaulan saqila, kata-kata yang berat adalah Al-Quran. Dua tempat ni je perkataan berat dalam Quran. Perkataan berat dalam bentuk nouns lah. Adapun dalam bentuk verb banyaklah. Fa amma man saqulat. Saqulat tu berat tapi dalam bentuk verb. Dalam bentuk nouns ni, saqilah dua tempat. Hari yang berat, perkataan yang berat. Ini ulama kata apa dia? Untuk kita terselamat pada hari yang berat, hendaklah kita banyak bagi masa untuk perkataan yang berat kat dunia ni. Saya ulang balik. Untuk kita terselamat pada hari yang berat, hendaklah kita banyak bagi masa baca, amalkan, sampaikan qaulan saqila. Quran ni. Quran ni kata-kata yang berat. Ancamannya berat, perintahnya berat, tanggungjawabnya berat. Hukum hakam yang berkaitan dengannya pun berat. Jadi orang yang kat dunia sibuk dengan qaulan thaqila, kata-kata yang berat, dia akan selamat pada hari yang berat. Sampai kat dunia sibuk benda lain, tak ada masa untuk yang bawah ni, nak baca Quran tak ada masa, nak apa lagi, nak faham tak ada masa, nak hafal tak ada masa, nak amal pun tak ada masa, nak sampaikan lagilah jauh sekali. Sibuk kat dunia ni, maka dia akan menghadapi hari yang berat dengan penuh kesusahan dan juga kesengsaraan. Bersyukurlah, beruntunglah orang-orang yang Allah sibukkan dia kat dunia ni dengan qaulan saqila, kata-kata yang berat. Sibukkan diri dengan baca Quran, faham Quran, hafal Quran, sampaikan Quran, masya-Allah. Okey, baik. Sambung ayat seterusnya. Kita ada 15 minit lagi. Sambung ayat seterusnya. Ayat seterusnya sambung surah An-Naba. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Ayat seterusnya allazi yang, terjemah allazi yang, hum mereka fihi padanya pada hari akhirat tersebut, fihi padanya pada hari akhirat tersebut
Mukhtalifun, berbeza pendapat. Mukhtalifun, berbeza pendapat. Okey, tolong baca dia. Encik Aiman, tolong baca Encik Aiman. Boleh Encik Aiman? Pendek je ayat 3 tu. Kat mana Ustaz ni? Ayat 3, surah An-Naba, ayat 3, surah An-Naba. ayat 3 surah An-Naba. 58. Okey. Mereka berselisih pendapat tentang itu. Mereka, terima kasih Encik Aiman. Mereka berselisih pendapat tentang itu. Maksud tentang itu adalah tentang hari kiamat. Pertama, mereka memang berselisih pendapat dengan orang Islam. Itu jelas saya dah terangkan tadi. Orang Islam kata ada kiamat. Orang musyrikin Mekah kata tak ada kiamat. Okey, itu satu. Okey, saya tulis kat skrin lah. Ni, maksud berselisih pendapat ni. Saya cuba lukis kat skrin lah. Pertama, Islam. Ini Islam. Kata ada kiamat. Ada kiamat. Ada kiamat. Okey. Yang kedua, kafir. Maksud kafir ni musyrikin Mekah, Yahudi, Buddha, Hindu, Yahudi, Nasrani ada kiamat. Ada bagi mereka ada kiamat. Yang kedua, kafir. Kafir ni bagi mereka tiada kiamat. Saya tulis X je lah tadi kiamat. Jadi kumpulan K dengan A ni memang dah berbeza lah. Kumpulan K dengan A ni memang dah berbeza. Kita kata ada, dia kata tak ada. Itu satu. Ni jelas lah maksud dia. Kemudian sesama mereka juga, sesama kafir musyrikin Mekah ni, ada 3 golongan. 1, 2, 3. Tentang kiamat. Pertama, mereka dengan kita memang berbeza lah. Berbeza dari sudut apa dia? Berbeza dari sudut kita kata ada, dia kata tak ada. Di kalangan mereka yang kata tak ada ni ada 3 pendapat. Pertama, memang mereka yakin, percaya, memang tak ada berlaku kiamat langsung. Memang confirm tak ada. Ni yang pertama. Golongan pertama, memang yakin, confirm tak ada kiamat. Okey, tadilah ayat kita refer tadi. Demi Allah, Allah takkan bangkit kau akan mati. Kita ni hidup kat dunia juga kita mati. Tak ada hari kebangkitan. Ni golongan pertama. Boleh Saya tak tulis lah, panjang. Golongan kedua, mereka yakin apa Nabi Muhammad cakap tu betul. Mereka yakin apa Nabi sampaikan oleh Muhammad tu betul. Mereka yakin. Maksudnya bagi mereka kiamat tu ada. Tapi kerana degil, zalim, sombong, menafikan juga, menidakkan juga. Ni golongan kedua di kalangan orang kafir. Contoh surah An-Naml. Tengok surah An-Naml balik. Surah An-Naml. Tolong baca boleh Tuan Haji Ishak. Surah An-Naml. Surah An-Naml. Page kedua surah An-Naml. Muka surat 378. Ayat 14. Tolong baca. Ya, Ustaz. Ayat berapa Ustaz? Atas sekali, 14. 14. Dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongannya. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerosakan. Okey. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Hati mereka meyakininya. Apa Nabi cakap? Mereka yakin betul akan berlaku. Maksudnya golongan kedua, golongan pertama tadi dia yakin tak ada kiamat. Memang dia yakin 100% tak ada kiamat. Golongan kedua, dia yakin ada kiamat. Dia yakin Nabi cakap tu betul. Dia yakin apa Nabi cakap tu betul. Tapi kerana zalim, sombong, kita reject jugalah. Betul pun betul, kita reject juga. Betul ke tak betul, kita reject juga. Ni, golongan kedua ni. Golongan ketiga, dia ragu-ragu. Golongan ketiga, dia ragu-ragu. Maksud dia macam ni. Dia kata kiamat tak ada. Tapi dalam masa yang sama, dia pun tak yakin tak ada apa yang dia katakan.
Dia pun tak yakin 100% kiamat tu ada. Dia pun tak yakin 100% kiamat tu tak ada. Boleh tak tengok surah Al-Jasiyah. Surah Al-Jasiyah. Tolong baca dia Puan Izawani, surah Al-Jasiyah. Page 501. Okey. Ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dikatakan kepada kamu, sesungguhnya janji Allah untuk membalas amal kamu adalah benar. Dan hari kiamat tidak ada sebarang syak tentang kedatangannya. Maka kamu berkata, kami tidak mengetahui apakah hari kiamat itu. Kami hanya menduga-duga sahaja dan kami tidak sekali-kali meyakininya. Okey. Perkataan puan saya menduga-duga. Menduga-duga tu yakin ke tak yakin Puan Izawani? Tak. Tak yakin. Dia cakap kiamat tak ada, tapi dia pun tak yakin dengan apa yang dia cakap. Itu satu dalil dia. Yang kedua, dalil menunjukkan mereka ni pun tak yakin terhadap apa yang mereka anuti. Tolong baca dia, Puan Nur Zakiyah, tolong baca boleh Puan Nur Zakiyah? Boleh Ustaz. Kita tanya muka surat sekejap, surah apa ya? Juzuk 24. Surah Ghafir tak silap saya. Saya cari muka surat sekejap. Okey. Okey. Muka surat 482. Surah Fussilat. 482 ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat daripada kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hak aku dan aku tidak yakin bahawa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku kembali kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperolehi kebaikan di sisinya. Maka sesungguhnya akan kami beritahu kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan dan akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Okey, terima kasih Puan Zakiyah. Tengok, orang musyrikin, dia kata apa? Aku tak yakin adanya hari kiamat. Tapi kalaulah ada hari kiamat, tengok, kalaulah ada hari kiamat dan aku dikembalikan kepada Tuhanku, maksudnya bangkit ke hari kiamat macam Muhammad kata tu, nescaya aku tetap akan mendapat tempat yang baik. Nescaya aku tetap akan mendapat tempat yang baik, balasan yang baik. Mereka kata kiamat tak ada. Mereka kata kiamat tak ada. Tapi kalaulah, ada kalau. Kalaulah ada kiamat macam Muhammad kata tu, aku tetap akan dapat tempat yang baik, balasan yang baik. Tak malu. Kita orang Islam. Kita orang Islam yakin ada hari kiamat, kan? Kita orang Islam yakin ada hari kiamat. Pernah tak kita kata, kalaulah kiamat tak ada, pernah tak kita kata perkataan macam tu? Kalaulah kiamat tu tak ada, kita tak kata perkataan macam tu sebab kita tak ada kalau-kalau dah. Memang kita yakin kiamat tu ada. Bila kita yakin kiamat tu ada, tak keluar pada mulut kita, kalaulah kiamat tu tak ada, tak ada. Kalau tu tak ada bagi kita. Sebab apa? Kita yakin kiamat tu ada. Mereka kata kiamat tak ada, tapi ada kalau. Kalau kami dikembalikan pada Allah, bangkit semula macam Muhammad duk kata tu, nescaya kita akan dapat tempat yang baik, balasan yang baik, kedudukan yang baik. Nampak? Jadi pertama, mereka berbeza dengan Islam. Yang kedua, sesama mereka pun ada perbezaan. Golongan pertama, yakin sangat-sangat kiamat tak ada. Golongan kedua, yakin kiamat ada, cuma degil keras kepala sombong, reject juga. Golongan ketiga, dia pun tak pastilah. Mereka duk kata tak ada lah, tapi boleh jadi ada juga. Tapi yang nak kata tak ada, boleh jadi ada juga. Sebab dalil-dalil Allah Ta'ala akan bagi nanti, dalil-dalil yang Allah Ta'ala akan bagi nanti, menyebabkan mereka tak yakin dengan apa yang mereka anuti. Allah Ta'ala bagi ayat senang kan. Allah kata, dulu langit bumi tak pernah ada, aku boleh bagi jadi ada. Ini dalam surah Ar-Rum ada. Manusia dulu tak ada, aku boleh bagi ada. Susah ke aku nak bagi ada kali kedua? Langit bumi dengan mu ada lagi besar. Mu dengan langit bumi ada lagi besar. Langit bumi lagi besar. Jadi langit bumi yang lagi besar tu, dulu tak ada, aku boleh bagi jadi ada. Kamu mati, dulu tak ada, aku bagi jadi ada. Sekarang lepas ni mati, susah ke aku nak adakan balik? Tu dalil logik akal. Dalil-dalil macam tu yang menyebabkan mereka dah tak yakin terhadap apa yang mereka sangka. Tuan-tuan dan puan-puan, Fir'aun kan?
Dia percaya ke tak percaya Nabi Musa tu Nabi? Soalan, siapa nak cuba jawab? Fir'aun, kisah Nabi Musa, dia percaya ke tak percaya Nabi Musa tu Nabi? Siapa nak cuba jawab? Dia percaya ke Ustaz? Dia percaya kot. Kot tu menyebabkan puan tak yakin dengan jawapan puan. Percaya. Dia percaya. Betul. Apa dalil puan? Apa puan rasa dia percaya? Kenapa puan rasa dia percaya? Dalil apa ya? Okay, baik. Allah Dalil dia macam ni. Tak apa puan, terima kasih. Okay, puan Zakiah cuba jawab, tak ada masalah. Fir'aun percaya Nabi Musa tu Nabi. Mana dalil dia? Tengok surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Okay, tolong baca Puan Maisarah boleh? Puan Maisarah tolong baca surah Al-A'raf. Saya cari muka surat. Saya cari muka surat sekejap. Saya tak jumpa muka surat dia lagi. Okay, muka surat 166. Muka surat 166, ayat 133 dan 134. 166, 133. Maka kami kirimkan kepada mereka taupan, belalang, kutu, katak dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka berkata, wahai Musa, mohonkanlah kepada kami, kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, nescaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Okay. Yep. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni dalil Fir'aun and the gang, orang Kipti lah, percaya Nabi Musa tu Nabi. Kenapa pula? Dia kena azab daripada Allah. Sebelum Allah bagi banjir besar, mati semua, Allah hantar belalang, Allah hantar kutu, Allah hantar banjir, katak, darah. Itu semua balasan untuk mereka, agar mereka kembali pada Allah. Setiap kali Allah Ta'ala bagi mereka azab-azab kat atas tadi, mereka pun jumpa Nabi Musa. Wahai Musa, boleh tak doa pada Tuhan kau supaya dihilangkan benda ni pada kami? Kalau benda tu hilang pada kami akan beriman dengan kau, lepaskan Bani Israel. Tuan-tuan, kalau mereka tak percaya Nabi Musa tu Nabi Allah, awak lagi suruh Nabi Musa doa pada Allah? Kita pernah tak orang Islam ada masalah suruh Nabi Buddha doa kat Tuhan dia? Kita pernah tak orang Islam ada masalah suruh Kristian doa kat Tuhan dia? Kita orang Islam pernah tak jumpa Tok Pekong? Tahu Tok Pekong? Tok Pekong, orang Buddha akhirnya duduk kat Kuwait ni, doa pada Tuhan dia. Pernah tak? Tak pernah langsung. Sebab kita yakin tu semua tak betul. Tipu, Tuhan palsu. Sebab tu kita tak jumpa dia orang suruh dia orang doa pada berhala sembahan dia orang. Kita yakin tu semua tipu, bohong. Fir'aun, mulut dia kata Nabi Musa bukan Nabi, bukan utusan Allah. Fir'aun kata. Tapi ada masalah, suruh Nabi Musa doa pada Allah. Tak kepening. Maknanya dia yakin Nabi Musa memang Rasulullah pun. Cuma, dia keras kepala, ketegak, tak nak mengaku juga kat mulutnya Nabi Musa tu Nabi. Kalau saya jadi Nabi Musa kat sini, saya kata apa? Hang tak fikir ke yang hang bodoh masa ni? Hang cakap aku ni Nabi palsu, aku menipu, bukan Nabi. Tapi hang ada masalah, suruh aku doa pada Allah. Hang tak rasa bodoh ke hang punya kenyataan tu? Tak kena dengan perbuatan hang. Jadi ayat ni menunjukkan Fir'aun memang yakin Nabi Musa tu Nabi. Cuma sombong, keras kepala, ketegak, tak nak percaya juga dengan mulut, tak nak percaya juga dengan hati, tak nak percaya juga dengan mulut. Kat sini dia menunjukkan dengan hati dia percaya Nabi Musa tu Nabi. Begitu Allah terima tak iman? Tak terimalah. Sebab syarat beriman dengan Nabi mestilah kena mengaku kat mulut yang Nabi tu Nabi. Perbuatan dia menunjukkan dia yakin Nabi Musa tu Nabi. So Nabi Musa, bila ada masalah-masalah kat atas tadi tu, masalah kutu, belalang, darah, banjir, wahai Musa, boleh tak doa pada Allah agar Allah hilangkan benda tu pada kami. Dan kalau yang benda tu hilang pada kami akan beriman denganmu, melepaskan Bani Israel. Allah, Nabi Musa doa, Allah hilangkan, patut kafir juga lepas pada itu. Jadi perbuatan mereka suruh Nabi Musa doa, yang maknanya mereka yakin Nabi Musa tu Nabi. Cuma mulut mereka tidak mengakuinya. Nampak? Samalah juga Nabi Muhammad punya pengikut-pengikut. Ada 3 kategori. Kategori pertama memang bawa reject.
purenya memang betul-betul reject lah, tak ada kiamat. Golongan kedua, kiamat ada, mereka yakin, betul Nabi Muhammad cakap, tapi sombong, keras kepala, belagak, tak nak terima juga. Golongan ketiga, dia sendiri pun tak yakin apa yang Nabi sampaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayat 3 surah An-Naba ni nak beritahu apa dia? Orang kafir, mereka pertama berbeza pendapat tentang kiamat, berbeza pendapat dengan orang Islam tentang kiamat. Kita kata ada kiamat, dia kata tak ada kiamat. Adapun sesama mereka ada 3 kategori. Sesama mereka pun ada perbezaan pendapat sesama mereka pun ada 3 kategori. Apa 3 kategori? Saya dah terangkan tadi. Orang Islam tak boleh termasuk dalam salah satu kategori tersebut. Orang Islam was-was ke, rasa-rasa ada ke, reject dengan mulut ke, hari kiamat adalah hari yang sangat pasti. Antara rukun iman, percaya pada hari kiamat. Orang Islam yang ragu-ragu pada hari kiamat, dia boleh terkeluar daripada landasan iman. Dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia haji. Tapi dia kata, betul ke kiamat tu ada? Boleh rosak iman, boleh kena muncak balik. Na'udzubillah misal. Allah sebut dengan jelas, tengok surah An-Nisa. Tolong baca boleh Puan Salmah. Puan Salmah Kasim, tolong baca surah An-Nisa. Kita surat berapa, Ustaz? Kasih cari ya. Surat. Okey, muka surat Allah 92 ayat atas sekali. 92 ayat atas sekali. 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tiada keraguan akan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Okey, terima kasih Puan. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Tengok. Pertama, Allah guna perkataan, ada 3 penekanan. Emphasize kat sini. Ada 3 emphasize penekanan. Pertama, Allah pasti akan kumpulkan kamu pada hari kiamat. Yang kedua, tiada keraguan pada hari kiamat. Yang ketiga, siapa lagi benar kata-katanya berbanding Allah? Allah lah yang paling benar, paling tepat kata-katanya. Tak ada siapa lagi benar kata-katanya berbanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Dah 10.30. Minggu depan kita masuk ayat kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kenapa Allah ulang 2 kali? Kenapa Allah ulang 2 kali? Kita akan bincang minggu depan. Boleh insya-Allah. Ini kelas pertama lepas cuti raya. Kelas pertama lepas cuti Ramadan lama. Jadi kita mula slow-slow sikit, insya-Allah. Minggu depan kita sambung balik ayat 4, 5 dan seterusnya. Okey, apa yang baik daripada Allah, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minggu depan kita sambung lagi dengan link yang sama, masa yang sama, ayat 4, 5, 6 dan seterusnya, surah An-Naba insya-Allah. Baca doa sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Ma'al dan Batin. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sama-sama.